Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu Hashim Anang, pengacara kita yang tiap-tiap tahun dia jadi pengacara. Itu yang Timur Sinar kata. Sinar. Mulanya program itu namanya Kasih Ramadan. Kasih Ramadan. Jadi nak lahirkan kasih pada bulan Ramadan. Bila bersama dengan sinar, maka ternaik di atas sinar. Tapi dalam bahasa pun nampak cantik lah ya. Bersinarlah kasih itu di bulan Ramadan. Itu apa nama, Zainal Jais boleh. Pasal dia ke Penang. Yang amat berbahagia Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib, founder juga pengasas Yayasan Basmi Kemiskinan ni. Kalau tengok situ gambar tu, tu atas. 34 tahun dulu. Gambar tu memang gambar masa lahir YBK tu. Tapi yang belah sana tu gambar dia sekarang. Ini semua lembaga yang dah pun ada sentuhannya kepada YBK. Ni yang lain ni kan. Ini di peringkat lembaga. Di peringkat apa nama kita panggil jentera-jentera pula macam-macam. Dah tua semua. Tu yang tengah ambil gambar tu. Datuk Ibrahim memikul dia punya apa nama ni. Dulu masa itu kalau ngambil gambar ni, semua ini barang dia angkat ni tu. Sian tengok kan. Itu dia. Dia pun ada sini. Dia masih simpan lagi fail-fail lama macam tu. Tapi kata nak nukar beta kepada ni payah dia kata. Tapi kita nak juga. Payah itu jadi sejarah. Dengan Puan Sri Hazmi Rohani ya. Datin Hartini, pengurusi SKR bersama dengan ahli jawatan kuasanya, ahli-ahli lembaga YBK yang ada hadir, para sukarelawan yang kata Datin Tini dulu, kini dan selamanya ya. Kemudian wartawan-wartawan lah yang sangat saya hormati dan YBK ni terutama. Hari ini hari ke tahun ke-16 program ini. Kita dah 34, 16 bermakna 16 34 lah ya. Ada setengah daripada usia YBK itu ada program ini. Pada tahun 1990 YBK lahir. 1991 kita buat makan malam. 1992 kita lancarkan program membasmi kemiskinan. Kita dapat buat 1000 unit rumah bagi free kau. Tu program. 94 kita mula buka asrama kasih kita di apa nama di Serendah. 95 kita buka kita punya pusat latihan di Kuala Selangor. Tiap tahun ada pelancaran. Barakahnya. Kezahiran berfikir. Ada juga yang tiap-tiap tahun macam ini. Ya, tiap-tiap tahun macam ini. Dan kita pula didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya asrama kasih, kita ada masalah mula-mulanya siapa nak jadi pengetua. Orang ni susah nak. Kali pertama kita bagi orang biasa jadi pengetua, tak boleh rupanya. Pengetua ni dia ada ciri-cirinya tertentu. Sekali tak macam mana Allah Subhanahu Wa Taala hantar seorang bekas pengarah apa nama ni penjara negeri Terengganu yang baru pencet datang. 200 orang budak, dia seorang pengetua, 2 orang ustazah daripada Medan, seorang driver. 4 orang ni jaga 200 orang. Kacang aja dia. Pasal dia biasa jaga, dia handle apa dia? Penjara. Ni kita kata macam mana dia menjadi. Kalau nak menjadi macam itulah. 17 tahun dia menjaga ni. Dilatihnya anak-anak tu berdikari. Kita kata kita kena ada tukang kebun apa nama latih. Payah. Budak ni kena buat kerja tukang kebun. Cuci tandas.
Semua budak-budak akan buat. Kenapa? Itulah kehidupan dia pada masa akan datang, dia kata. Kalau daripada sekarang kita dah suruh orang cucikan tandas, bila pula budak-budak ni nak belajar? Dia buat itu semua. Dilatihnya budak-budak, bila sampai je ke surau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai habis semua, baru semayang. Tak ada, semua pergi cari. Dahsyat sungguh dah. Budak marah betul dengan dia. Tapi bila bekerja, budak datang ke rumah dia, cium tangan dia. Satu peristiwa dalam satu pendaftaran di sebuah universiti. Dalam pendaftaran tu budak-budak dah kacau bilau. Budak-budak yang datang ni dah kacau bilau, tak tentu kaunter-kaunter dah tak tentu hala. Budak-budak Pak Latif ni yang masuk sama sekali sana, dia naik atas atas pentas. Dia kata setiap 10 baris. Dia naik aja atas tu, 3-4 orang dia tu naik tu. Pasal dia dah terlatih oleh Pak Latif tu. Dia berani buat macam tu. Naik Pak Latif, lepas tu berkata senang diri kan. Budak-budak semua ikut. Orang tu ingat ini pegawai juga kan. Sesebaya dia. Lepas tu dia kata, okey, sekarang kita dengar apa kata penjawab ni. Panggilnya, orang tu suruh ucap. Budak tu jadi leader. Dia punya rasa tanggungjawab menolong, tak payah diminta. Itu kelahiran daripada asrama kasih tu. Tapi kita hanya ada tempat 200. Ada banyak orang nak masuk, hanya ada 200. Anak yatim kita utamakan. Anak yatim tak ada banyak soal, masuk. Yang anak miskin, ada kita syaratkan sikit. Kita buat kita panggil IQ test. Kemudian kita juga bantu orang yang berpisah suami isteri, anak tak tentu hala. Kita rasa anak ni tak ada berdosa kan, kita bantu juga. Dan anak-anak ini nampaknya dilatih dengan begitu cantik. Akhirnya mereka menjadi manusia yang tahu apa itu kehidupan. Sekarang budak-budak ini sudah mula ada grup-grupnya. Grup tahun 64 ada, grup 65 ada, grup-grup itu balik semula mengantar makanan, membagi talk kepada budak-budak ni. Kerana mereka sudah memimpin misalnya sebuah kilang besar. Dia engineer di situ. Dia memimpinnya. Ada seorang kita Dr. Fatimah Zahra, dia ialah pegawai kesihatan sebuah hospital. Dah boleh macam itu dah. Dan kita kalau kadang pergi ke IJN, kita cari nak pergi ke mana, ada seorang doktor datang. Bapak apa hal datang sini? Tak sihat. Dia laju dah kita dapat masuk cepat ke dalam. Rupanya anak kita. Itu dia. Sebab mereka sudah terlatih. Jadi berbalik kita kepada program ini, tadi dah tinggal terangkanlah semuanya. Dan kita rasa kita tak perlu terangkan lagi. Sebab kita tengok Budiman ni ada mengungkapkan Hamka punya kata-kata. Cantik buat buku dia jual macam ni. Dia kata, Budiman ambil Hamka, dia cakap, dia kata, jangan hanya pandai mengkhabarkan, menceritakan, mempidatokan, padahal tiada faham maksud dan tak ada disertakan dengan perbuatan. Ini senang kita faham kan? Artinya kalau kita dapat ilmu, lepas tu kita pakai seorang-seorang, tak ada apa gunanya. Sebab itu arti iman itu artinya tasdik bi qalbi, benarkan dengan hati, kita benar-benar faham. Kemudian lafazkan dengan mulut. Kemudian satu lagi, laksanakan dengan perbuatan, baru lengkap. Jadi masalah kita ni tang yang laksana dengan perbuatan ni. Masalah menghafal hadis, menghafal Quran, banyak benar orang dah. Kadang-kadang letih kita di semayang belakang tu, lama benar dia baca. Pasal rupanya dia dah lama tak baca ayat itu, dia bacanya 3 line dia baca. Macam rupanya bila orang baca panjang-panjang ni, macam-macam ni utang kita teringat macam-macam. Tak tentu hala kita. Sekarang ni Jabatan Agama kata, kalau sembahyang Jumaat sekarang ni kan pukul 1.30. Khutbah, saya tengok dekat-dekat sini semuanya Qul huwallahu ahad.
Pandai dia. Masa budak ni nak kerja kan kena marah. Jadi ada imam dia tu faham. Maksudnya rupanya kita ni belum kita barangkali tasdik bil talbi dah banyak dah. Kan? Kita rasa tiada Tuhan melainkan Allah. Kita kata dah. Tapi lafaz lagi pandai. Oh, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar. Cepat je tu. Bulu-bulu ketiak semua nampak. Kan? 9 daripada 10 perniagaan itu ada di rezeki itu ada di dalam perniagaan. Allahu akbar, dua-dua tangan naik. Perbuatan ni siapa yang buat? Siapa yang menjaga? Siapa yang menjaga? Bukan kita yang menjaga. Semuanya orang. Ibarat air tu, mata air tu orang tu pegang. Saya nak buat air botol, saya ambil air dia. Saya bubuh botol cap saya. Kalau orang nak buat air juga, nak taruh, nak naikkan lagi harganya, taruh macam-macam, air dia juga, mata air tu dia dah jaga semua. Kalau dia stop, habis. Sampai macam itu. Kita punya pasal-pasal kita tidak pergi nombor 3 tu. Melaksanakan dengan baik. Ataupun dalam bahasa Tan Sri dulu, masa dia Menteri Besar, terjemahkan. Terjemahkan dengan perbuatan. Kita selalu terjemah dengan mulut. Sorak-sorak kita, tapi rupanya terjemah itu rupanya dengan terjemahkan kepada perbuatan. Pindahkan daripada tulisan kepada perbuatan. Beliau datang jumpa, masa itu saya setiap supporting nak jumpa tadi nak apa. Jadi nak jersey, nak bola. Budak-budak beliau ni tengah semangat budak bola ni. Kan saya kata kita bagi benih, kita bagi racun, kita bagi untuk orang tanam cili apa-apa, lepas tu orang beli bola. Dia ngubah supaya jangan bentuk minta itu kepada satu perbuatan yang dia mencari duit. Lepas tu bila ada rasa menanam tu, kemudian ramai-ramai ada bola tu, rasa kekitaan dalam bola tu. Bola kita. Kalau tidak, ini bola wakil rakyat. Ini jersey wakil rakyat, 3 kali kita pakai, kita minta wakil rakyat lagi. Adapun tujuan kita bermesyuarat hari ini dulu ialah nak membina sebuah surau di kampung kita, Bangkit Seorang. Saya mencadangkan kita mohon kepada kerajaan, sokong kata seorang, sekian mesyuarat kita. Tok kita dulu mesyuarat, saya 4 batang tiang, saya dinding daripada sini ke sini saya buat. Sebab masa itu papan semua dicari dalam hutan. Tiang-tiang dia, atap masa itu atap rembia, atap beretam, dia hanyam sendiri dia buat. Atap saya 1000, orang dia kata saya 2000, saya 3000. Sebulan siap. Pasal apa? Orang tu beriman dengan arti yang ketiga. Laksanakan, terjemahkan dengan perbuatan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Bila yang ketiga tu ada, dia macam cacat. Bila dia cacat, bukan mudah nak merepairnya semula. Jadi oleh kerana itu ya, hari ini hal-hal yang berkaitan dengan segala tadi diterangkan oleh Datin Hartini. Itulah kita buat tiap-tiap tahun. Saya nak mengajak supaya kalau bolehlah kalau kita ada 20 orang yang dapat tetap tiap-tiap tahun bagi kita, bermakna kita dah ada 200. Betul ke? Kalau 10 orang 60 orang 120 orang. Yang lain tu bonus lah. Yang bagi seorang, yang bagi 2 orang tu ke bonus dia. Kalau ada yang itu, pokok itu. Yang ini memerlukan apa yang kita sebut dia, arti iman yang ketiga tu, iaitu menterjemahkan dengan perbuatan. Ada duit dalam poket ni RM50, tapi bil api dah menunggu sana. Bil air lagi besar, bil api lagi besar, bil air kecil sikit. Kereta, artinya duit yang ada dalam poket ni semuanya bukan kita punya. Ada pejabat tanah punya, cukai tanah, semua orang punya. Yang duit kita sebenarnya, inilah yang kita bagi sedekah-sedekah. Dia nunggu kita di sana, dia tap duit kita, dia tunggu kita di sana.
Esok dia beratur sampai kita beratur dia menunggu. Pada dia dah sampai dulu. Macam mana kita nak? Tadi membenarkan dengan hati dah dapat dah. Setengah orang bila bercerita, kalau kita cakap dia nangis. Dia nangis lepas dia nak buat dah. Tetapi pergi kepada taraf yang ketiga itulah yang paling payah sekali. Macam mana kita nak buat tu? Saya nak minta tolong sangat wartawan-wartawan bantu kita macam mana tu, kan? Tapi Alhamdulillah kita tengok ada orang buat masjid 35 juta ya, per banner. Ada orang buat pesantren. Tak ada lagi dah macam zaman saya dulu, zaman dengan Tan Sri Mat, 3 juta dah buat masjid dah. 3 juta dah buat masjid. Asyifa di apa nama, di Bangi. Kita buat. Tan Sri buat kan, tolong dekat dia masa tu Harudin punya. 500,000 je kita tahu. Siap. Murah. Sekarang ni la ilaha illallah, mahal. Jadi tapi bantuan masih macam ni juga. RM20 sehari untuk berbuka dan bersahur. Dengan RM20 itu, kalau dah TV kata tadi udang 80, memang takkan pernah makan udang lagi. Ikan bilis lah murah. 120 berapa sekilo? Boleh makan dah. Jadi nak makan apa kita ni? Telur berapa? RM1. Dapat ke RM1? Kalau di apa ni, mami goreng, tolong goreng telur, dia kata kalau telur RM2 tambah. Ada telur pop up atas telur RM1 tu, dia kata tambah RM2. Saya dengan Datin dia beli, boleh tambah telur RM2. Dah siap goreng tu RM2 pun boleh. Satu saya tahu berapa dia beli. Artinya kalau bawa lah duit RM100, RM50 kan sekarang ni terpaksa, rasa saya tahu apa yang kita dapat bawa balik. Itulah yang terpaksa kita hadap sekarang. Dan kita masih lagi mengekalkan RM600. Dan Tan Sri baru ni berjumpa dengan ahli Majlis Penasihat Pembangunan Hulu Selangor. Dia bercakap, kita kena membasmi kemiskinan sikap. Kami setuju, YPK setuju. Sebab mengulur ni letih dah. Kalau sikap tak berubah, rupanya yang bawa berubah ni sikap. MIC dia ada satu program dinamakan Satu Keluarga Satu Profesional. MIC hantar budak-budak dia ke universiti di entah di mana Indonesia, di mana universiti tak diiktiraf oleh JPA Selangor di Malaysia. Dia hantarnya 1,000 budak belajar doktor. Lepas 1,000 tu siap, dia minta supaya kerajaan iktiraf. Dia berjaya dengan engineer. Jadi satu keluarga dia ada satu profesional. Itu bantuan itu kemiskinan apa nama tu? Sikap dia tu. Dia tak percaya tuition, dia percaya motivasi. Sebab itu program dia adalah program motivasi. Kita buat program motivasi kita namakan program motivasi semangat mendaki. Orang yang berhenti mendaki mati. Sebab hidup ini pendakian. Ya. Jadi kita sentiasa mendaki. Masalah tu mendaki lah tu. Ada masalah itu mendaki namanya tu. Tak ada barang rumah, kena cari duit tak beli. Itu mendaki namanya tu. Mendaki ini adalah satu semangat. Jadi kita buat semangat mendaki. Kita buat kerana kita rasa memang perubahan sikap ni sangat penting. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri melancarkan program kali ini. Dan ucap terima kasih juga kerana saya daripada waktu saya dilantik Ramadan tahun 1992 tu, bulan Ramadan kita lancarkan. Saya jadi pengurusi. Sampai sekarang saya pengurusi 34 tahun. Orang menengok saya tu berubah, tapi kerja tak berubah. Tapi tuan-tuan, anak buah saya 2 hari satu program, 2 hari satu program, 2 hari saya tak sedar saya tua. Saya dapat orang-orang macam ni dengan ni. Bila syarahan pula masuk, dia membawa tenaga muda dalam YBK. Maka bila tenaga muda, bayanglah
kita nak berlari dengan dia. Air kena banyak dalam poket. Tapi alhamdulillah Allah bantu kita dengan gerakan-gerakan macam ini. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan semua kepada kita punya ni. Datangkanlah idea-idea bagaimana memanfaatkanlah YBK ni untuk kolaborasi ataupun apa juga yang kita nak buat kerjasama. Kita bersedia dengan siapa juga, dengan mana-mana juga, tak kira apa latar belakangnya, kita akan bersama. Terima kasih banyak atas kehadiran selama ini. Di luar pun banyak begitu. Hari ini hari Jumaat, kita nak sembahyang Jumaat. Kepada wanita-wanita ya yang sentiasa sokong kita, saya mengucapkan jutaan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.